Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju dan salam satu haluan sehaluan. Bertemu kita di program tuition online Perlis Mengaji yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Agama Islam Perlis, Majlis Agama Islam Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menerusi slot sains tingkatan 2 hari ini bersama saya Cikgu Arifah Raida binti Muhammad Fauzi, Guru Sains SMK Dato' Ali Ahmad. Okay, dengan tajuk hari ini yang saya akan cover ialah asid dan alkali. Okay, so asid dan alkali antara tajuk yang kita kata nampak mudah, nampak familiar, dah biasa dengar daripada sekolah rendah pun dah belajar kan masa tahun 5, betul? Okay, so tengok gambar di sini. Okey, mengapakah sesetengah buah berasa masam? Pernah tak terfikir, kenapa oren masam? Kenapa ada buah yang pahit-pahit kelat kan? Kenapa ada buah yang manis? Okey, tengok gambar buah kat sini pun, sedapnya. Sedapnya rasa nak makan je sekarang kan? Okey, so murid-murid cuba imbas kembali asid dan alkali yang murid-murid telah pelajari semasa murid-murid sekolah rendah dulu. Ingat tak cikgu pernah ajar dulu kan? Macam mana kita nak tahu bahan ini asid, nak buat macam mana? Macam mana kita nak tahu makanan ini alkali, kita nak buat macam mana? Ingat kan? Okey, so bila datang tingkatan 2 ni, murid-murid akan terus mempelajari lagi asid dan alkali ini dengan lebih mendalam. Okey, dengan lebih mendalam. Okey, dia tak akan sampai di sini juga. Nanti bila naik tingkatan lain pun awak akan jumpa juga asid dan alkali. Okey. Lepas macam sekolah rendah mungkin awak tak didedahkan dengan kata apa asid kuat. Asid-asid bermain dengan bahan kimia. Tak ya, tapi sekolah menengah, okey, kalau ikutkan tajuk hari ini, buku teks muka surat 125 bab 6, buku teks tingkatan 2. Cikgu bawa juga hari ini. Murid-murid juga boleh rujuk buku murid-murid, okay? And then cikgu nak cerita sebenarnya untuk topik ini dia banyak eksperimen yang perlu dijalankan di dalam makmal sebab ia melibatkan asid hidroklorik pekat. Okay? Dan kalau kata asid hidroklorik pekat, alkali pekat, memang murid-murid tak boleh buat sendiri sebab murid-murid baru tingkatan 2. Okey, jadi untuk tajuk ini cikgu akan tunjukkan secara video lah ataupun dan gambar sebabnya asid pekat memang sangat bahaya dan hanya dijalankan di dalam makmal yang ada kebut wasak, makmal kimia. Okey, so seterusnya, asid dan alkali boleh didapati di dalam pelbagai bahan kegunaan harian kita. Betul tak? Jangan tak tahu hari-hari yang kita makan tu sebenarnya ada benda asid, ada benda yang alkali. Nanti cikgu akan pergi dengan lebih mendalam. Okey? So soalan dia, apakah bahan berasid dan beralkali yang anda tahu? Cuba tengok dia keliling dalam rumah awak. Pergi dapur. Cuba cari, ada dalam bawah tudung atau dalam peti ais, ada buah oren tak? Okey, ada kopi tak? Ada susu tak? Okey, semua alat bahan-bahan makanan itu asid ke alkali? Macam mana nak tahu cikgu? Okey, ada kaedah-kaedah yang sesuai yang kita boleh kenal pasti. Susu, asid atau alkali, telur, ikan. Pernah awak terfikir tak benda-benda macam tu kan? Awak nampak asid alkali masam pahit. Macam tu je kan. Tapi awak tak tahu rasa-rasa lain tu asid ke dia, alkali ke dia kan? Okey. So, kita akan pergi meneroka hari ini dan di bawah 6 subtopik iaitu kita akan cari asid dan sifat-sifatnya. Kita akan go through. Yang kedua, alkali dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, penunjuk. Penunjuk ni apa? Okey, dekat penunjuk ni nanti saya akan tunjukkan 5 kaedah di mana bagaimana kita nak kenal pasti sesuatu bahan tu. Contoh saya bawa hari ni. Okey, ini adalah lemon. Okey, ini adalah lemon. Ini adalah apa? Limau. Okey, limau purut. Okey, so bahan-bahan yang saya bawa hari ni saya tak bawa untuk tunjuk test, tapi saya bawa untuk tunjuk alat-alat ni memang ada yang asid, memang ada yang alkali. Jadi penunjuk ni ada 5 jenis penunjuk yang boleh membuktikan lemon ini asid ke alkali.
kopi ini asid ke alkali? Okey, so 5 penunjuk ini akan membantu kita mengenal pasti. Dan yang keempat, kekuatan asid dan alkali. Sejauh mana? Macam mana kita nak tahu asid kuat? Berapa bacaan dia? Macam mana kita nak tahu alkali kuat? Berapa bacaan dia? So, kita akan go through ini nanti. Seterusnya, kegunaan asid dalam kehidupan harian. Memang banyak sebenarnya. Cuma kita tak perasan. Dan akhir, kegunaan alkali dalam kehidupan harian. Okay? Now, cikgu go through asid dan sifat-sifatnya dulu yang mana sebenarnya awak dah familiar. Okay, asid dan sifat-sifat dia, alkali dan sifat-sifat dia awak dah familiar. Saya just buat revision sikit dan kita akan go through lebih mendalam. Baik, asid dan sifat-sifatnya. Okey, yang pertama sifat-sifat asid adalah mengakis. Okey, apa yang membuktikan dia mengakis? Okey, tengok dekat gambar yang pertama ini. Eksperimen ini sememangnya dilakukan di dalam makmal dan kimia yang ada kebuk wasap. Sebab dia asid hidroklorik pekat. Okey, kalau kena tangan bahaya. Alright, so sifat dia apa? Tengoklah, bila kita titiskan asid tu di atas kertas turas, di atas jubin putih ni, apa yang berlaku? Kertas turas berlubang. Bila berlubang tu bermaksud wow, it's something yang boleh koyakkan, betul tak? Bukan senang asid ni, dia boleh koyakkan kertas. Okey, memanglah kertas tu senang. Cuba awak bayangkan asid kuat awak tuang dekat pakaian. Apa efek? Kat kulit lah paling senang. Kan? Akan jadi apa-apa ke tak jadi apa-apa? Okey, kalau asid pekat yang power tu memang boleh menyebabkan kulit kita melecur. Hati-hati. Yang kedua adalah sifat asid masam. Okey, contoh cuka bersifat masam. Contoh lemon juga bersifat masam. Okey, macam mana tahu? Boleh jadi rasa kan. Kita rasa dengan lidah, kita dah tahu ia adalah masam. Okey, so yang ketiga, sifat-sifat asid adalah pH kurang daripada 7. Di tangan cikgu ini adalah kertas pH. Okey, kertas pH ini memang berwarna kuning. Ada juga yang berwarna macam krim sikit. Dia terpulang kepada dia punya company lah. Tapi yang pastinya indikator dia ada 14 warna yang membuktikan dia sama ada dia asid atau alkali. Okey. So kalau untuk asid, sifat dia pH dia, nilai dia mesti kurang daripada 7. Ni awak dah belajar sekolah rendah kan? Okey, kurang daripada 7. Baik, yang keempat, apa pula sifat asid? Menukar kertas litmus biru ke merah. Nak ingat, asid memang sifat dia menukar kertas litmus biru ke merah. Pembuktian dia macam ni lah. Okey, dia celupkan kertas litmus biru ke dalam satu larutan yang bersifat asid, dan apa yang berlaku? Kertas litmus biru itu bertukar menjadi merah. Okey, next. Sifat-sifat asid yang kelima adalah ia menghasilkan hidrogen. Macam mana tu cikgu? Okey, apabila asid hidroklorik dimasukkan di dalam, kita masukkan pita magnesium dulu. Okey, ada video sebenarnya kat sini. Okey, saya tekan ya dan saya akan ceritakan. Alright. So, kita play. Di sini ada pita magnesium iaitu logam. Okey, kita masukkan pita magnesium logam dulu, and then kita masukkan asid hidroklorik, dan dengan cepat-cepat kita tutup dengan jari gas yang terkumpul. Dalam masa yang sama, nyalakan kayu uji bernyala, letakkan dekat muncung tu, angkat jari sikit, masukkan api tu. Apa yang berlaku? Akan menghasilkan bunyi pop. Tadi ada video saya tunjuk kat sini. Nampak tak video dia tunjuk ada macam meletup. Tu. Ni pop. Sebab apa? Apabila logam bertindak balas dengan asid hidroklorik, itu asid, dia akan menghasilkan hidrogen. Jadi gas hidrogen itulah yang menghasilkan bunyi pop. Okey, kena ingat, asid dia memang boleh bertindak balas dengan logam, itu sifat-sifat asid dan dia menghasilkan gas hidrogen. Okey, itu 5 sifat asid. Now, kita pergi ke sifat-sifat alkali pula. Okey, alkali pula apa dia cikgu? Okey, bagi sama juga, berbeza sikit je, okey. Yang pertama, sifat alkali adalah mengakis. Sama juga dengan kes asid tadi. Ini adalah alkali yang kuat, iaitu larutan natrium hidroksida pekat. Juga bahaya, juga dijalankan di dalam kebuk wasap dalam makmal. Tidak boleh murid-murid buat, hanya demonstrasi oleh guru. Okey? Dan apa yang berlaku? Kertas turas berlubang, menunjukkan
betapa kuatnya alkali itu. Okey. Ada juga alkali lemah sebenarnya. Tapi dalam kes ni saya nak cerita the worst case is memang alkali kuat memang boleh menyebabkan kertas turas berlubang. Okey, yang kedua. Apa sifat asid alkali yang kedua? Iaitu pahit dan licin. Okey, contohnya sabun berasa pahit dan licin. Tak payahlah rasa kan sebenarnya. Dah tahu licin, memang automatically alkali bila dia licin dia akan ada rasa pahit. Itu sifat alkali. Seterusnya yang ketiga, sifat alkali ialah pH, nilai pH dia lebih daripada 7. Asid tadi berapa? Kurang daripada 7. Alkali lebih daripada 7. Okey. So nanti kita akan tunjuk. Yang keempat pula, menukar kertas litmus merah ke biru. Itu alkali. Maknanya terbalik. Okey, terbalik. pH kalau asid tadi pH dia kurang daripada 7 kan? Okey, so alkali pH dia lebih daripada 7. Yang keempat pula, asid tadi kertas litmus biru ke merah. Tapi alkali menukar kertas litmus merah ke biru. Dan yang kelima. Okey, yang kelima ini adalah, bolehkah logam bertindak balas dengan alkali? Hasil daripada eksperimen ini, logam tidak bertindak balas dengan alkali. Apa yang berlaku? Cuba murid-murid tengok. Ada pita magnesium dalam tabung uji. Okay, cikgu masukkan natrium hidroksida cair. Dan apa yang berlaku? Tak ada apa yang berlaku. Tutuplah jari tu macam eksperimen tadi. Lepas tu letaklah kayu uji menyala tu dekat muncung tabung uji tu. Tetapi tiada berlaku apa-apa. Bermaksud tidak menghasilkan apa-apa yang gas apa-apa kan. Macam tadi, asid menghasilkan gas hidrogen. Alkali tidak menghasilkan apa-apa. Maknanya tidak bertindak balas. Tak ada kesan. Okay. So, kita pergi pula kepada sebelum tu kita senang cakap asid alkali. Macam mana kita nak tahu? Okey, adakah macam kita kata macam indikator ataupun faktor peranan yang mana membuktikan sesuatu bahan tu bersifat asid dan alkali? Ialah air. Okey, air memang penting. Okey, kalau tak ada air, sesuatu bahan tu memang tak boleh nak buktikan ia adalah asid atau alkali. Sebagai contoh, cikgu pegang ini adalah baking powder. Dia serbuk kan? Okey, cuba bayangkan cikgu ambil kertas litmus merah, cikgu letakkan dekat serbuk baking powder ni, agak-agak awak ada tak berlaku tindak balas? Tiada berlaku tindak balas sebab dia kering. So kita kena masukkan air. Sebagai contoh dalam gambar ni lah awak tengok. Okey, dalam gambar ni, asid dulu kita tengok tanpa air. Kertas litmus biru tidak berubah warna. Mula-mula dia masukkan asid etanoik glasial asid lah. Dan tak ada air, kering. Dan apa yang berlaku? Tiada kesan. Kertas litmus biru tidak berubah warna. Lepas tu yang kedua, asid etanoik tu kita masukkan dalam air. Masukkan air dalam tu, apa yang berlaku? Kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Itu dah membuktikan dia ialah berasid. Okey, dan yang ketiga, yang kedua adalah alkali. Macam mana nak buktikan alkali pun mesti kena ada air lah, baru dia boleh buktikan dia adalah alkali. Okey, tengok Yang pertama, diletakkan pepejan natrium hidroksida tanpa air. Lepas tu diletaklah kertas litmus merah. Apa yang berlaku? Tiada berlaku perubahan warna. Okey, by the way, bila kita masukkan air pula, kertas litmus merah bertukar menjadi biru. Nampak tak di situ? Nampak tak di situ bahawasanya peranan air ini memang sangat penting untuk menunjukkan sifat-sifat asid dan alkali. Okey, ini adalah bahan. Apa itu bahan berasid? Okey, bahan berasid adalah bahan yang mengandungi asid. Bahan beralkali apa pula? Bahan yang mengandungi alkali. Alright, ini adalah contoh-contohnya. Kalau apple berasid, kopi pun berasid, baking soda adalah alkali. Dulu cikgu masa cikgu sekolah rendah dulu lah, cikgu faham sebab kopi cikgu faham kopi tu pahit kan. So bila pahit, cikgu kata, kopi alkali lah. Sebenarnya tak ya, anak-anak murid. Kita kena uji dulu, baru kita boleh buktikan bahawa ia adalah asid atau alkali. Boleh nak? Okey, ini adalah benda yang harian yang berlaku dalam hidup kita. Perasan tak kenapa orang cakap kena makan makanan yang seimbang, kena makan ikut gizi seimbang? Perasan tak? Perasan tak? Perasan. Sebab itu adalah untuk peneutralan dalam badan kita. Seperti awak tengok di sini nak. Makanan yang mengandungi alkali
kemudian bawang, timun, avocado, nama apa ni? Anggur, brokoli, satu lagi tembikai. Okey, air ni kat tengah-tengah sebab apa? Air adalah neutral. Air mempunyai nilai pH dia 7 sebab dia neutral. Dan makanan yang mengandungi asid adalah apa ni? Apa nama daging, roti, keju, ni cube gula, kopi, ikan dan telur. Perasan tak? Ini adalah kategori protein dan juga lemak. Betul tak? Ini adalah kategori karbohidrat, sayur-sayuran dan buah-buahan. Perasan tak? Jadi sebab tu kalau nak makan tak boleh makan lauk saja, tak boleh makan sayur saja. Kena seimbang. Ambil lauk sikit, ambil air sikit, ambil air wajiblah, dan ambil pula buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay. Nasi karbohidrat dia geng lain. Ada portion yang sikit pun dah okey. Orang yang nak diet biasanya dia buat macam tu. Nasi dia tak makan, dia ambil protein, dia ambil air yang banyak dan juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. So ini adalah hari-harian yang kita lalu. Okey, memang inilah makanan harian kita. Memang kita tak perasan selama ni memang kita duk makan asid dan alkali. Alright. So, kita patah balik ke penunjuk. Okey, now kita nak membuktikan bahawa bahan-bahan yang berasid tu macam mana kita nak tahu. Ada 5 penunjuk. Alright. So, kita tekan penunjuk. Penunjuk yang pertama adalah kertas litmus. Okey, nampak ada kertas litmus merah dan biru ujung atas tu. Alright. So, kertas litmus macam mana nak buktikan bahan itu berasid? Apa yang berlaku apabila kertas litmus itu bertukar daripada biru kepada merah? Okey, itu bukti berasid. Yang kedua, bagaimana nak buktikan dia neutral? Apabila apa yang berlaku dengan kertas litmus tu, merah ke biru ke, kita test tak jadi apa-apa. Senang pergi test dekat air kosong. Dan yang ketiga, bahan neutral. Alright, bahan neutral, ini adalah typo ni. Cikgu terlupa nak tersilap typo. Yang ketiga ni adalah bahan beralkali, terkopi 2 kali. Apa yang berlaku kat bahan beralkali adalah bahan beralkali menukarkan warna kertas litmus merah ke biru. Terbalik dengan bahan berasid. Okey, so ni ada tercopy paste yang sama. Okey, sebenarnya yang bawah ni adalah bahan beralkali. Okey, kita terus kepada penunjuk yang kedua, iaitu penunjuk universal. Ni, seperti kat tangan cikgu ni. Okey, ini adalah penunjuk universal. Okey, penunjuk universal ni ada 2 jenis kat tangan cikgu. Satu jenis bulat, satu jenis macam macam pita, macam tape macam itulah. Okey. So dekat sini penunjuk universal ni dia akan menunjukkan warna yang sepadan dengan nilai pH yang berbeza. Sebagai contoh, cikgu ambil lemon ni, cikgu kerat lemon ni 2, lepas tu cikgu ambil kertas pH ni, and then cikgu letak dekat lemon ni. So macam mana nak tahu lemon ni asid atau alkali? Cikgu akan tengok kertas pH ni bertukar warna dekat lemon tu, dia warna apa? Sama warna merah, nampak? Makin terang warna merah ke merah, dia semakin asid kuat. Okey, semakin ke purple ke ni adalah alkali kuat. Itu cara dia. Ini adalah menggunakan penunjuk universal. Maknanya kita nak test lemon ni adalah asid atau alkali, ada 5 kaedah kita boleh test. Hebat tak? Yang pertama, kertas litmus. Yang kedua, penunjuk universal. Kita boleh test dia, nak uji dia asid atau alkali. Dan yang ketiga adalah penunjuk phenolphthalein. Yang tu cikgu tak ada dekat mama sekolah cikgu pun dah habis. So yang ni awak tengok gambar kat ujung ni, yang warna putih ni, phenolphthalein indicator. Inilah alat salah satu. Sebenarnya dia banyak sebab company banyak kan. So datang kat mama kadang-kadang datang banyak. So kita guna titis sikit je. Alright. So macam mana nak buktikan lemon ni adalah asid? Cikgu ambil phenolphthalein ni, cikgu titih dekat dalam bila potong kan, titih kat situ. Apa yang berlaku? Lemon ini akan bertukar warna. Kalaulah lemon ini asid, dia akan jadi apa? Bila lemon ini berasid, phenolphthalein yang cikgu titih tadi itu tidak berwarna apa-apa. Dia tidak berwarna lah, kosong. Tetapi baking powder adalah alkali kan? Baking powder adalah alkali. Cikgu ambil penunjuk phenolphthalein ni, cikgu titiskan sikit dekat serabuk nama apa? Baking powder ni. Apa yang berlaku? Phenolphthalein titik tadi dia akan bertukar menjadi merah jambu. Sebab dia beralkali. Itulah bukti dia bahawa
baking powder ini bersifat alkali sebab bila kita test guna penunjuk phenolphthalein, dia bertukar menjadi merah jambu. Tengok, best tak? Dah ada 3 penunjuk awak belajar hari ni. Okey, seterusnya ingat yang pertama tadi apa dia? Kertas litmus. Okey, yang kedua penunjuk universal. Yang ketiga phenolphthalein dan yang keempat adalah metil jingga. Okey, ini pun cikgu tak ada kat sini sekarang. Awak boleh tengok gambar. Dipanggil penunjuk metil jingga. Ada juga kat mamal sains sekolah. Apa yang nak buat macam mana? Macam biasa. Cikgu ambil lemon ni, cikgu potong. Cikgu ambil penunjuk metil jingga ni, cikgu titiskan dekat lemon ni. So kalau lemon ini asid, apa yang berlaku? Metil jingga tadi akan menjadi warna merah. Senang kan? So cikgu ambil pula baking powder ni, cikgu titiskan dengan penunjuk metil jingga. Apa yang berlaku? Penunjuk metil jingga dekat baking powder ni akan bertukar menjadi warna kuning. Itu dah membuktikan ia adalah alkali. Boleh faham? Okey, kalau tengok bawah gambar ni, kalau semakin warna semakin merah, maksudnya dia semakin berasid. Kalau bawah ni semakin dia yellow, kalau dia neutral dengan alkali, dia akan jadi warna kuning. Okey, senang kan? Okey, awak perlu hafal je, perlu ingat je. Okey. Yang ni tadi phenolphthalein, lepas tu yang keempat penunjuk metil jingga dan yang kelima, ini teknologi lah yang kelima ni iaitu meter pH. Kalau kata zaman-zaman sekolah tu eksperimen kat makmal, awak pakai 4 kaedah yang tadilah, tetapi bila sampai satu peringkat dia panggil macam ada je bahan-bahan yang macam ada satu company kerja dia akan test bahan ini berasid. Memang sampai alam pekerjaan siapa yang bekerja bidang tu dia akan buat benda tu. So cara dia nak uji, contoh kat sini ada tak ada gambar tapi dia tulis battery acid. Macam mana nak tahu battery acid tu alkali ke asid? Jenuh lah nak pakai kertas litmus, betul tak? Dah tak, orang kata tak canggih lah. Jadi so kaedah yang mudahkan manusia kerja menggunakan pH meter. Meter pH. Itu alat teknologi yang moden, alat pengukur digital yang mengukur dan menunjukkan nilai pH larutan yang diukur. Maknanya test je, celup je alat tu dekat bahan-bahan yang kita nak test tu. Terus keluar bacaan berapa. Kan senang. Alright. So itu adalah 5 penunjuk untuk mengenal pasti sama ada bahan itu berasid, berneutral ataupun beralkali. Now, kita pergi patah balik ke kekuatan asid dan alkali. Macam mana kita nak tahu asid kuat macam mana kita nak tahu alkali kuat macam mana? Okey, ini adalah skala. Okey, skala pH digunakan untuk menunjukkan kekuatan asid dan alkali. Okey, julat dia antara 0 hingga 14. Makna kata kalau awak tengok skala kat bawah ni, nampak terang lagi bersuluh. Sekiranya 1. Okey, pH nilai julat nilai pH dia 1 bermaksud dia adalah asid seperti gastric acid. Tu dia. Yang kedua, lemon juice. Lemon juice pH dia 2 nah. Yang ketiga, apple juice. Juga asid. Yang keempat, pH yang keempat, bacaan yang keempat adalah tomato juice. Yang kelima, black coffee ataupun kopi. Bercuba kopi hang tuah nah. Dan yang keenam, nilai pH, bacaan pH yang keenam adalah susu. Okey, yang ketujuh, air biasa. Yang ke-8, telur. Okey, boleh try buat kat telur. Yang ke-9 baking soda tadi, baking powder sama aja. Dan pH yang ke-10 sabun, hand soap, okey. Ammonia solution untuk yang 11, 12 bleach tu macam peluntur tu klorok, okey. Yang ke-13 dia semakin lama semakin asid. pH yang ke-13 dah concentrated solutions of alkalines, okey. Maknanya alkali-alkali yang kuat. Okey. Itu dahlah menunjukkan kekuatan asid dan alkali berdasarkan skala pH. Okey. So kita back to kegunaan asid dalam kehidupan harian kita. Ini nak tahu ni apa yang kita guna. Okey, sebelum tu cikgu nak tunjuk sikit. Okey, dekat tangan cikgu ni ada satu pencuci muka, satu toner. Okey, cikgu bukan nak demo, nak cuci muka kat sini tak. Okey, cikgu nak bagi tahu. Okey, ini adalah cleanser. Cleanser pencuci muka bersifat alkali.
Okey, so bila kita dah penat bekerja seharian, muka peluh berminyak lah, macam-macam habu debu, balik rumah kita cuci muka kita. Tak kira lah pencuci muka brand apa pun, dia adalah bersifat alkali. Okey, so bila kita dah cuci muka kita, kita akan rasa tegang kulit kita, betul? Kita akan rasa licin je kulit kita kan. Maknanya apa yang berlaku, kulit kita masa tu tengah dalam keadaan alkali. Okey, boleh ke kita biarkan dia ke alkali saja? Tak boleh ya. Untuk penjagaan kulit yang sihat, ini sedikit sharing tips, okey. Kena pakai toner. Toner brand apa pun tak apa. Sebab apa kena pakai toner? Sebab toner adalah bersifat asid. Okey, so bila asid gabung dengan alkali, dia akan neutralkan balik kulit muka kita. So, jadi lembap, jadi tak kusam, jadi tak kering sebab kita jaga. Yang penting dua ni je sebenarnya. Okay? Cleanser dan toner. Kalau duduk rumah, janganlah tinggal dua ni. Sebab penjagaan kulit yang penting. Tu dia ni ajak sains ke ajak cara-cara nak jaga kulit. Okay? Tak, itu sedikit tips tambahan yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ini alkali, ini asid. Ingat, cleanser alkali, toner adalah asid. Kena pakai dua-dua. Alright? So, dan seterusnya kegunaan asid lain dalam kehidupan harian seperti dalam skrin. Yang pertama adalah asid asetik, iaitu untuk buat apa? Contoh, cikgu dah tunjuk gambar kat sini. Untuk membuat cat, cuka dan gentian sintetik. Okay, yang tayar ni gentian sintetik lah. Ini cuka, ini dan ini adalah cat. Yang kedua, asid karbonik. Kat mana? Perasan tak? Duk minum banyak gas, suka sangat. Tak elok nah sebenarnya. Kurangkan minuman yang berkarbonat macam yang bergas ni. Sebab terlalu banyak gula dan memang confirm lah dia jenis berasid. Okay? So, kalau nak buat minuman berkarbonat, memang akan campur asid karbonik. Yang ketiga, asid hidroklorik. Untuk apa? Membersihkan logam sebelum dikimpal. Okay? Untuk bagi logam tu clean, cantik, comel, bersih, gunalah asid hidroklorik. Baik, yang keempat. Okay, kegunaan asid yang keempat adalah asid nitrik. Untuk apa anak-anak? Untuk membuat baja. Nampak gambar baja cikgu tunjuk ni? Fertilizer. Membuat plastik. Okay, nampak botol plastik dan bahan letupan. Tu awak jangan belajar. Bak nak buat letup-letup apa pandai, no? Okay, so jangan. Gunalah bahan-bahan yang disediakan ke arah yang berguna. Okey, macam asid nitrik buat plastik, buat baja kan. Tak payah duk buat bahan letupan. Bahan letupan adalah orang yang tertentu boleh buat kan. Okey, yang kelima adalah asid benzoik. Untuk apa? Tak perasan selama ni duk makan asid benzoik duk dalam sos hampa tu. Nah, untuk mengawet makanan seperti chili sos dan juga tomato sos. Sebab apa? Kena awet untuk bagi tahan lama. Jadi dia gunakan asid benzoik. Okey? Dan yang keenam adalah asid sulfurik. Apa kegunaan dia? Untuk membuat elektrolit untuk bateri kereta. Okey? Untuk larutan cecair dalam bateri kereta tu. Nampak tak? Kegunaan-kegunaan asid dalam kehidupan harian yang membantu kita sebenarnya. Yang kita makan. Jangan kata badan kita tak ada bahan kimia. Badan kita lah banyak bahan kimia. Okey? So, dah habis 6 kegunaan asid. Kita pergi kegunaan alkali dalam kehidupan harian. Okey, cikgu tekan. Tu dia. Untuk alkali, cikgu bagi 3 je hari ini. Cikgu tak bagi banyak. Nanti awak boleh try Google sendiri. Dalam buku teks pun banyak. Dalam buku rujukan pun ada. Okey. So, contoh yang pertama, kegunaan alkali dalam kehidupan harian adalah kalsium hidroksida. Iaitu dalam simen. Tahu simen? Orang nak buat bata, apa kata? Ikat bata tu kan. So, apakah yang berlaku? Apakah yang kalsium hidroksida ni buat? Dia mengurangkan keasidan tanah dan juga membuat simen. Maknanya mengurangkan keasidan tanah ni baja lah. Betul tak? So sebab apa? Tanah tu kalau kata biarkan lama tak berbaja, dia berasid. Jadi cara dia masukkan kalsium hidroksida. Okey, yang kedua. Ini hari-hari kita pakai. Sehari 2-3 kali. Ada orang 3 kali dia beruh gigi. Okey. Magnesium hidroksida. Okey, untuk membuat ubat gigi. Itu adalah alkali. Kalau tak gosok sebab awak makan macam-macam. Okey, masuk makanan nula, makanan ni. Kalau tak gosok, mulut awak akan jadi berasid. Itu yang mulut busuk tu. Jadi kaedah dia, nak bagi mulut elok wangi, gigi cantik, gosoklah gigi dengan ubat gigi yang bersesuaian. Banyak sangat brand kat pasaran lah ni kan. Yang ni contoh, cikgu ambil brand Colgate lah. Google jumpa yang ni cantik kan. Okay? Yang kedua, magnesium hidroksida ni untuk membuat pil antacid. Ni, kat tepi ni. Pil antacid ni lah, pil-pil untuk
badan-badan perut yang tak seberangin ke apakah. Ha, ini sesuai. Nah, yang ketiga, natrium hidroksida. Perasan tak? Kalau alkali belakang dia semua ada hidroksida. Ha, nah, yang ketiga, natrium hidroksida untuk membuat bahan pencuci dan juga sabun. Nampak tak sabun? Ada bentuk-bentuk macam jenis sabun ada kan? Ha, so, itulah kegunaan alkali dalam kehidupan harian kita. Nah, banyak nah. Dan seterusnya, okey, kita dah habis. Nampak tak cikgu buat short and simple supaya awak mudah nak faham. Okey, kita akan pergi ke Kahoot. Alamak, macam mana nak minimize ni. Okey, kita akan pergi Kahoot. Sekejap ya. Allahu Akbar. Okay. Alright, ready nah? Ready handphone. Lepas tu ready aplikasi Kahoot tu. Ni. Kahoot awak install dalam handphone. Okay, kita akan main sama-sama. Okay. Okay. Sekejap ya, nombor PIN nak keluar dah. Okey, nombor PIN dia adalah 9396137. 9396137. Okey, jom. 9396137. Okey, awak boleh buka dekat laptop pun boleh, buka dekat handphone pun boleh. Okey, aplikasi Kahoot. Okey, so enter. Masukkan nombor PIN 9396137. Masukkan nombor PIN. Okey. Mana dia tak masuk lagi? Mana dia ni? Okey. Alright, Fatimah dah masuk. Lagi yang lain? Okey, kita bagilah 3 minit. Boleh? Alright, ya, saya ulang balik. Dalam kehidupan harian kita ni, kita memang banyak bermain dengan asid dan alkali. Ingat, ada 5 penunjuk kaedah tadi yang nak menentukan macam mana kita nak tahu sesuatu bahan itu berasid atau beralkali. Okey? Macam contoh yang pertama tadi, kertas litmus. Okey, kertas litmus untuk nak buktikan, kita ambil biru dengan merah, kita test. Kalau kata biru tukar ke merah, ia adalah berasid. Okey, kalau kertas litmus itu bertukar daripada merah ke biru, ia adalah alkali. Okey, penunjuk yang kedua pula. Penunjuk yang kedua tadi apa dia? Siapa ingat? Siapa ingat? Dia kita ada penunjuk phenolphthalein ataupun ni kertas pH. Yang kedua adalah kertas pH. Ambil kertas pH ni, letak dekat lemon ni. Tengok apakah yang berlaku kepada lemon ni. Okey, adakah dia bertukar nombor? Dia berdasarkan nombor. Dia akan bertukar mengikut color dekat sini. Ada skala kat sini. Kalau kata jadi nombor 3, bermakna dia adalah asid. Okey, itu skala pH, penunjuk universal. Yang ketiga tadi adalah penunjuk phenolphthalein. Okey, cepat. Takkan seorang je masuk ni. Mana dia lain? Tak ada ke? Dah tidur lagi ke? Oh, anak-anak. Seorang je main, Okey, lagi seminit. Saya tunggu. Baik, yang ketiga dah cerita. Penunjuk phenolphthalein. Okey, penunjuk phenolphthalein yang warna pink tadi tu. Okey, kita titikkan penunjuk phenolphthalein tu dekat asid, dekat lemon. Tengok, dia berubah jadi warna apa. Okey. Yang keempat, metil jingga. Tengok dia berubah jadi warna apa. Dan yang kelima tadi adalah meter pH. Okey, itu adalah kaedah yang penting. Okey, so macam tak ada. Cikgu start lah. Alright. Tak boleh nak tunggu lama, kita running time. Okey, apakah sifat-sifat bagi asid? Okey, yang pertama masam. Okey, yang warna merah tu sifat dia masam. Yang warna biru tu sifat dia pahit dan licin. Yang warna oranye ke koko. Okey, pH dia lebih daripada 7. Dan yang hijau dia menukarkan kertas litmus merah ke biru. Okey, yang manakah sifat-sifat bagi asid? Okey? Alright. So, jawapan dia masam. Okey, next. Okey, next question is number 2. Apabila kertas litmus biru diuji kepada jus oren,
Kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Betul atau salah? Okey, saya ulang. Apabila kertas litmus biru diuji kepada jus oren, kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Betul atau salah? Okey, nampak tak? Ada gambar dekat situ. Lemon sebelah, oren sebelah. Okey, dia letak kertas litmus biru. Tengok-tengok jadi merah. Betul ke tu? Okey, jawapan dia. Ya, jawapan dia betul. Okey, next question adalah berapakah nilai pH bagi bahan neutral? Paling senang di dunia anak-anak. Berapakah nilai pH bagi bahan neutral? Okey, nampak tak? Paling senang. Yang warna merah pH 6. Yang warna biru pH 7. Yang warna oranye pH 8. Dan yang kotak yang warna hijau adalah pH 9. Okey, jawapan dia adalah pH 7 yang bersifat alkali. Okey, soalan yang keempat. Apakah yang berlaku sekiranya penunjuk fenolftalin diuji kepada bahan berakali? Okey, dengar. Apakah yang berlaku sekiranya penunjuk fenolftalin diuji kepada bahan berakali? Yang pertama, kotak merah. Fenolftalin tidak berwarna. Yang warna biru, fenolftalin berwarna jingga. Dan kotak warna oranye, fenolftalin berwarna merah jambu. Seterusnya kotak warna hijau, fenolftalin berwarna merah. Apa yang berlaku sekiranya kita uji penunjuk fenolftalin kepada bahan berakali? Apa yang berlaku? Dia akan jadi warna apa? Okey. Jawapan dia fenolftalin berwarna merah jambu. Okey, soalan seterusnya yang kelima. Okey. Kopi ialah bahan berakali. Betul atau salah? Kopi ialah bahan berakali. Betul atau salah? Ingat masa kecil-kecil dulu, cikgu pun confused. Kopi pahit kan? Pahit mestilah akali. Itu dulu nak. Kefahaman dulu-dulu lain. Okey, sebenarnya kopi adalah bersifat asid. So, jawapan dia salah. Okey, kopi adalah bersifat asid. Okey, next. Soalan yang keenam. Cuka ialah bahan berasid. Betul atau salah? Senang je. Cuka ialah bahan berasid. Betul atau salah? Confirm lah betul. Cuka bersifat masam. Okey. So, yang seterusnya soalan yang ketujuh. Okey, kegunaan asetik. Ingat tak tadi cikgu tunjuk list banyak-banyak? Tayar ni adalah salah satu hasil ciptaan daripada asid asetik. Okey. So, untuk apa? Yang mana? Kotak yang warna merah, jawapannya membuat minuman berkarbonat. Kotak yang warna biru membersihkan logam sebelum dikimpal. Kotak yang warna oranye membuat baja. Dan kotak berwarna hijau membuat cat, cuka dan gentian sintetik. Okey, jawapan dia membuat cat, cuka dan gentian sintetik. Ini adalah kegunaan asid asetik. Okey, last question. Question yang ke-8. Kegunaan magnesium hidroksida ialah, ingat, kegunaan magnesium hidroksida ialah, senang sangat ayat ni soalan pun. Okey, kotak yang berwarna merah ubat gigi, warna biru membuat kain tiruan, kotak yang berwarna oranye membuat sabun dan kotak berwarna hijau membuat simen. Tentulah jawapan dia membuat ubat gigi. Okey, tamat soalan kita hari ini. Alhamdulillah. Now kita pergi balik kepada slide kita tadi. Okey, mana dia? Alright. So, ini adalah cikgu punya laman sosial untuk awak-awak cari cikgu kalau nak bertanya soalan tentang sains. Apa saja nak tanya. Ini YouTube cikgu, Cikgu Arifah Raedah. Facebook ini adalah private Facebook group yang cikgu buat kelas online dekat sini. So nak join, just klik request, search kelas sains Cikgu Arifah Raedah. Dan ialah Twitter. Okey, cikgu ada 3 laman sosial yang cikgu aktif untuk berkongsi dengan murid-murid. Okey, ini Twitter. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Majlis Agama Islam Perlis dan juga Suara Sunnah di atas
program tuition online pilihan pengaji ini. Okey, ini adalah fasa terakhir di mana kita akan murid-murid akan pergi ke sekolah dah nanti kan. 15 Julai nanti. Okey, so selamat bersekolah kembali kepada murid-murid semua. Okey, dah macam mana preparation? Homework yang dulu-dulu tu macam mana? Dah buat ke belum? Dengar cerita bila dekat-dekat ni ramailah mula WhatsApp, cikgu tanya, cikgu ini atau itu mana? Malah macam-macam lah kan. Okey. So, kata-kata yang terakhir adalah jangan pernah lelah menuntut ilmu. Kerana berguru demi ilmu bukan hanya untuk peperiksaan semata-mata. Ilmu boleh diperoleh hanya di hujung jari. Manfaatkanlah ia sebaik mungkin. Dengan ini, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.